Hanya beberapa jam selepas dilancarkan, menjelang pukul 7 petang tadi, sejumlah lebih 120,000 pengguna ataupun rakyat yang telah pun mendaftar menggunakan sistem padu. Jadi ini merupakan satu usaha yang difahamkan julung-julung kalinya sebuah negara dengan kapasiti penduduk yang mencecah lebih 30 juta melakukan suatu usaha yang sangat komprehensif untuk menyepadukan data bagi memudahkan tadbir urus, khususnya dalam konteks mengatasi cabaran sosioekonomi umat. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Ini adalah naratif khas dan saya ingin memulakan malam ini secara langsung dengan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi hadir pada malam ini. Tahniah sesuai ke YB? Tahniah kerana saya sebutkan ini usaha yang besar dan bila besar tentu saja cabarannya juga besar. Saya ingat tahniah itu kepada pegawai kerajaan yang mengusahakan sesuatu yang cerewet seperti ini dalam tempoh yang pendek, tanpa melibatkan kos pihak swasta lah. Tapi tahniah daripada segi kesan itu kita kena tengok daripada satu masa ke satu masa lah. Okey, walau macam mana pun 120,000 saya difahamkan. YB maklumkan saya sebelum kita kod darah menjelang pukul 7 120,000. Itu dijangkakan below or above expectation? Saya ingat itu seperti yang dijangka kan, kerana kita dah lihat kepada penggunaan aplikasi ataupun laman sesawang yang dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini. Selalunya maksimum pengguna satu hari ialah 300,000. Jadi sebenarnya kalau dalam tempoh 6 jam selepas dilancarkan, pendaftaran berjaya sahaja sudah 120,000. Maksudnya pengguna yang mencapai laman sesawang itu mungkin 3-4 kali ganda 500,000. Memang lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelum ini, tetapi ialah kita faham ini adalah satu perkara yang julung-julung kali dibuat. Jadi saya ingat memang ramai yang teruja. Jadi memang itu juga yang kita jangka akan berlaku lah. Ya, walau macam mana pun Yang Berhormat, saya menjangkakan penonton kita ni datang daripada strata yang pelbagai. Ada yang fasih, ada yang kritis, bahkan mula membincangkan benda-benda EKYC itu kita akan sentuh nanti. Tapi kita harus memula dengan asas dulu, padu ini. Mungkin kita mulakan dengan apa perlunya dan bagaimana posisi ataupun status quo portfolio Kementerian Ekonomi dalam konteks menggembling data ini. Saya ingat kita boleh melihat dari perspektif strategi negara dan juga kita boleh melihat dari perspektif keperluan mendesak. Jadi kita mula dengan keperluan mendesak dahulu. Kita perlu melakukan subsidi bersasar. Cuma setiap kali kerajaan melakukan sesuatu program sumbangan, sama ada sumbangan tunai ke, pendaftaran ke, untuk voucher dan sebagainya, dia akan terus timbul soal saya yang patut dapat tapi tak dapat. Orang tu yang tak layak dapat, dia dapat kan. Dan sebahagiannya ialah kerana setiap kali kita buat itu, kita buka kepada pendaftaran dan proses semak silang dengan data yang telah ada, terutamanya yang membabitkan pendapatan, memang sukar kerana sebelum ini kebanyakan agensi-agensi kerajaan tidak berkongsi data. Jadi sebab itu jugalah bila kita nak buat subsidi bersasar ni, saya ingat kita kena betul-betul berlaku adil dengan memastikan semua data yang sudah ada dalam sistem kerajaan, ada sekitar 400 pangkalan data keseluruhannya, perlu digabungkan untuk kita ada pandangan yang menyeluruh mengenai sosioekonomi sesebuah keluarga. Dan ia juga untuk bagi peluang kepada rakyat untuk mereka mengemaskini data mereka. Itu dari segi keperluan mendesak untuk subsidi bersasar supaya bila dilaksanakan ia berlaku seadilnya kepada semua. Tapi dari segi perspektif strategi ekonomi negara, salah satu daripada perkara yang paling penting ialah mewujudkan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Dan satu sektor yang sangat berpotensi untuk itu ialah sektor digital dan tech. Dan di dalam negara kita, sektor seperti digital dan tech ini perlu diterokai oleh kerajaan, dan sebab itu kita akan memulakan proses digitalisasi
khidmat-khidmat kerajaan yang supaya pengalaman pengguna itu bila berurusan dengan kerajaan melalui satu tingkap, sistemnya mudah, semuanya boleh dibuat secara digital, itu memerlukan satu pangkalan data utama yang boleh diakses oleh semua aplikasi dan jabatan. Okey. Dari segi itulah kenapa kita perlu juga adakan padu ini. Saya nyatakan tadi, Yang Berhormat, penonton kita pelbagai lapisan dan kefahaman mereka pun tentang GovTech, tentang teknologi digital ini pun dia berlapis-lapis kerana ya istilah ini mungkin agak saya tak tahu, simpletons. Ramai yang nampak komen mereka begini, dia kata data ni dah ada, immigration dah ada, pendaftaran dah ada, kemudian LHDN dah ada. Kita hanya buat satu sistem yang link saja. It's as simple as that. Apakah itu yang tepat untuk menggambarkan teknologi yang dibawa melalui padu ini? Ada benarnya kan, cuma perkara itu cerewet dan perkara itu sebelum ini ada kekangan undang-undang, ada kekangan sumber. Contohnya, kita ada 32 juta rakyat lah kan. Jadi maklumat kita 32 juta rakyat ni ada di berpuluh-puluh agensi, sebab itu kita ada sampai 400 pangkalan data kerajaan daripada persekutuan sampailah ke PBT kan. Jadi sebelum ini, oleh kerana setiap agensi itu LHDN ke immigration ke zakat ke jabatan kebajikan je, bila dia buat program bantuan dia ada pangkalan dia data sendiri, dia tak berkongsi. Dia tak berkongsi kerana undang-undang tak membenarkan sebelum ini kan. Jadi itu satu masalah. Satu lagi masalah, kalaupun nak disambung dan nak digabungkan, bayangkan 32 juta rakyat Malaysia, kalau seorang ada data point, titik data. Data point ni maksudnya contohnya nama, satu data point. Nombor IC, satu data point. Ada beratus-ratus data point ini. Maksudnya ada beratus juta data points yang perlu dihubungkan dan diharmonikan supaya dia tepat. Jadi masalah itu membentuk satu beban kerja yang besar yang sebelum ini kalau nak dibuat, orang akan bercakap tentang sistem atau kontrak beratus-ratus juta atau berbilion nak buat. Jadi benda tu tak pernah dibuat. Yang ini yang saya ingat, kalaupun nak diucap tahniah, boleh diucap tahniah kepada kaki tangan kerajaan yang mengambil beban ini tanpa membelanjakan wang rakyat, tetapi berjaya menggabungkan beratus-ratus juta titik data ini untuk membentuk padu yang ada sekarang. Okey. Saya YB dua kali menyebut bahawa tidak membelanjakan dana yang besar. Saya nak sentuh itu kerana selalunya bila kerajaan sebelum inilah bila nak come up dengan satu sistem baru, dia akan kata sistem ini ratus juta. Adakah padu ni dibangunkan langsung tidak menggunakan kos luaran, menggunakan talent dan apa realiti? Ya, dia menggunakan sebab itu saya ingat bagi oranglah segelintir. Sebab kita, masyarakat kita ni, kita terbiasa menggunakan aplikasi digital yang dibuat oleh Silicon Valley, Google dan sebagainya. Kadang-kadang expectation kita, setiap sistem digital itu mestilah bertaraf seperti Microsoft dan Google. Tanpa kita ambil perspektif bahawa untuk Google ataupun Microsoft atau Amazon memberikan sistem seperti itu, mereka ada beratus ribu software engineer. Jadi padu ini dibangunkan 100% oleh kaki tangan kerajaan yang diberi tempoh yang begitu pendek, iaitu 5 bulan saja nak siapkan ini, kerana kita perlu siapkan untuk dibuka kepada orang ramai sebelum kita melaksanakan subsidi bersasar yang memang dijadualkan akan dilaksanakan tahun ini. Jadi bagi saya itu sesuatu langkah yang kita perlu berterima kasih kepada penjawat-penjawat awam ini yang telah menjimatkan beratus juta wang rakyat dan juga berjaya memenuhi garis masa pelaksanaan yang diperlukan, kerana kalau penyasaran semula subsidi itu tidak boleh dilaksanakan di dalam tahun 2024 ini, kesannya kepada kedudukan kewangan negara pun besar. Jadi bukan sahaja mereka terpaksa bertungkus lumus buat sendiri, tetapi juga buat dalam tempoh yang pendek untuk menepati garis masa itu. Sebab saya ingat, kalaupun kita berbelanja beratus juta,
dan buka kepada kontrak swasta dan lantik kontraktor, saya tak yakin mereka boleh melaksanakan dalam tempoh 5-6 bulan itu. Saya nak membawa satu perspektif di dalam, ini masih cerita-cerita natif besarnya. Kita belum secara spesifik, belum cakap soal teknologi. Saya nak ambil satu pandangan tertingkap rakyat ini. Kerana YB menceritakan bahawa ia perlu untuk subsidi bersasar, tetapi bukan semua rakyat ini merasa sentimen subsidi bersasar. Kalau persoalannya what's in it for the rakyat, we firm ini. Jadi apabila kini kita ada padu dan kita satu-satunya negara yang kapasiti penduduk lebih 30 juta yang melaksanakan sistem se-ekstensif ini, what do we get in return sebagai rakyat? Dia rakyat ialah dia mengikut strata masing-masing lah. Sebahagian besarnya itu saya ingat mereka ada stake, there is an interest to update their information dalam padu, kerana itu akan membolehkan mereka layak untuk mendapat bantuan-bantuan kerajaan. Ya. Untuk keluarga pula, penyasaran semula subsidi ini hanyalah use case yang pertama, tetapi banyak lagi use case yang akan dibangunkan dalam bentuk khidmat kerajaan digital yang mungkin bertepatan dengan keperluan mereka. Saya bagi contoh, mungkin seorang yang M40 T20 sekarang kan, umur 50, dan dia rasa tak apalah, saya tak perlukan subsidi bersasar ke apa kan, tapi mereka akan pencen. Dan bila mereka sudah tidak ada pendapatan daripada pekerjaan tetap, pendapatan itu berkurangan, padu juga sedang dibangunkan untuk menjadi asas kepada sistem perlindungan sosial yang universal, terutamanya sebagai persediaan kepada negara menua. Sebab kita tahu dalam tempoh 5-10 tahun ni, lebih ramai rakyat kita yang berada pencen yang mereka perlukan bantuan kerajaan. Jadi walaupun buat masa sekarang mungkin use case itu dia rasa ini tak ada kena-mengena dengan saya, tapi apabila lebih banyak GovTech dan khidmat digital kerajaan itu ditambah dengan menggunakan padu sebagai pengkalan data utama, maka untuk mengakses kepada khidmat dan juga bantuan kerajaan ini, memang saya ingat dari satu masa ke satu masa lebih ramai golongan masyarakat kita yang akan dapat melihat nilai daripada padu ini. Ya, Yang Berhormat, kita masih dalam pusingan ini. Saya menganggap pusingan ini kita masih memberi gambaran big picture dan cuba membubar skepticism, pandangan. Kita pergi ke situ dahulu kerana saya membayangkan tadi kita juga menyebut sementara kita mengucapkan tahniah, ini adalah merupakan suatu usaha yang sangat besar, sangat mega bagi sebuah negara. Berbanding mungkin YB sebut sebelum kita ke udara Estonia berapa juta, dia bolehlah buat satu sistem yang komprehensif, tapi kita satu-satunya negara yang mungkin mendahului yang membuat sistem ekstensif sebegini. Akan ada skeptik yang mengatakan pandai-pandai kita berani dalam keadaan negara lain pun belum, menjadi kita pula menghulur tengkuk. How do you respond kepada skeptik yang sebegini untuk kita faham? Ya, saya serahkan pada orang politik lah untuk menjawab skepticism sebegini. Apa tugas kepimpinan masyarakat dan negara? Tugas kita ialah untuk membina satu masa depan yang lebih baik. Membina masa depan yang lebih baik itu bukannya bermakna kita selesa dengan keadaan sekarang dan berharap ia akan jadi lebih baik. Kita perlu mencabar cita-cita negara kita. Kita perlu stretch and stress. Jadi sama dengan seperti kerangka dan juga inisiatif ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini. Ekonomi madani contohnya. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata dalam tempoh 10 tahun bahagian gaji rakyat daripada keseluruhan ekonomi negara ini mestilah 45%. Itu akan jadi yang tertinggi di seluruh rantau ini. Kalau tanya saya pun pucat. Susah kita nak buat ni kerana tak ada negara di rantau ini yang meletakkan cita-cita seperti itu. Sama juga bila kita kata peralihan tenaga, kita nak menjadi pemimpin di rantau ini yang bukan sahaja mempunyai satu
sistem tenaga yang paling robust, yang paling baik, tetapi kita nak jadi sumber rujukan kepada teknologi tenaga. Tak dibuat oleh orang lain di rantau ini, tapi itulah cabaran dan cita-cita yang kita letakkan untuk negara kita. Sama juga dengan masyarakat digital. Padu adalah asas kepada pendigitalan masyarakat kita melalui khidmat kerajaan, kerana ini akan menjadi pemangkin kepada keseluruhan industri digital dan tech yang kita perlukan untuk rakyat kita. Kalau kita tidak letakkan cita-cita yang tinggi dan berisiko seperti itu, dan kalau kita takut untuk melalui masa-masa awal yang kita akan ada sedikit kelemahan, kita kena belajar, kita kena perbaiki, sampai bila-bila kita tak akan menjadi pemimpin ekonomi di rantau ini. Ya, saya sentiasa meraihkan bahkan bersama dengan YB dan kabinet di bawah kerajaan Madani ini, kerana bebannya adalah kabinet ini menjanjikan reform. Cumanya kita juga tahu bila usaha reform ini hambatannya juga tidak kecil. Sekembali kita daripada berjeda seketika nanti adalah untuk kita tangani kebimbangan-kebimbangan yang ada dan juga mungkin isu yang lebih spesifik berkait tentang teknologi. Jadi teruskan kesian anda. Anda menyaksikan naratif khas. Saya ditemani oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Hari ini pagi telah pun dilancarkan padu, dan sehingga pukul 7 120,000 yang sudah pun mendaftar, dan kita bercakap di pusingan awal tadi membubar sanksi skeptik dan banyak telah pun ditangani. Tetapi bahagian yang ini saya mula ingin melihat kepada elemen yang lebih teknikal. Mungkin juga kalau menjawab beberapa isu yang ditularkan pada lewat petang ini. Tetapi soal skeptik ini juga melihat kita kini mula mendedahkan dalam keadaan ketakutan tentang scammer ini. Tiba-tiba kita ada satu sistem yang mana transparent, seolah-olah ditelanjangi butiran diri kita. Saya tahu YB sudah pun menjelaskan ini, tapi dalam kesempatan ini perlu kita perkemaskan lagi komitmen memastikan keselamatan data sementara kita ada PDPA dan segala macam, YB. Kalau tengok kepada sistem architecture ataupun infrastruktur data, padu pada pandangan saya dan pasukan yang melibatkan pelbagai agensi, termasuklah agensi keselamatan cyber negara, mampu dan yang lain-lain, architecture itu telah dibina untuk memastikan risiko pencerobohan data itu dapat diminimalkan. Sebenarnya kalau nak kata kita berhadapan dengan risiko pencerobohan, maka kita tak boleh buat. Macam itu tak adalah negara dalam dunia ini, hatta China ataupun Amerika Syarikat pun yang boleh ada sistem lah. Kerana memang akan terus ada cubaan untuk menggodam, cubaan untuk mencerobohkan. Jadi yang perlu dipastikan daripada perancangan A sampai ke Z, selepas dilancarkan, daripada pengoperasian, kita kena pastikan bahawa segala unsur dan juga disiplin untuk kita melindungi sistem itu telah pun dipatuhi. Setakat ini saya berpuas hati. Saya tak boleh nak cerita satu-satu lah. Jadi it defeats the purpose of what we do in order to make sure that the data is secured. Jadi saya tak rasa perkara itu diabaikan oleh pasukan yang membangunkan padu lah. Tapi kalaulah kebimbangan ataupun skeptiknya ialah dengan ada sistem seperti padu ini, maka ia mendedahkan segala maklumat kita. Sebenarnya maklumat kita ada di mana-mana pun. Setiap, kalau nak tengok media sosial tu lagi nakal daripada data yang ada di kerajaan. Kerana you lawat laman apa, type apa, segala-galanya itu sebenarnya dirakam. Dan itu bukan dirakam oleh kerajaan, itu dirakam oleh syarikat luar negara lagi. Jadi kita perlu menerima bahawa kita memang berada di dalam dunia data raya yang setiap perkara yang kita buat itu memang meninggalkan
titik data yang perlu dipatuhi baik oleh pihak kerajaan atau pihak swasta ialah membangunkan kepakaran dari segi cyber security. Yang ini yang pada pandangan saya dengan adanya padu dan pada masa yang sama apabila dilengkapi pula dengan My Digital ID yang diusahakan dan seterusnya digabungkan melalui GovTech, ini akan meletakkan keseluruhan infrastruktur data dan IT negara secara berpusat. Sebenarnya untuk menjaga dan menangani risiko pencerobohan apabila sistem itu berpusat dan kita pusatkan kepakaran, itu sebenarnya lebih baik daripada kita memecahkan kepakaran yang memang sudah tak cukup ini ke pelbagai pangkalan dan pelbagai jabatan. Itu juga sebahagian daripada pemikiran kita apabila kita membangunkan padu dan juga digital ID bagi tujuan melindungi data rakyat. Ya. Sementara kita sudah mula menyebut tentang ini, saya rasa elok untuk saya terus bawa kepada apa yang mula menghangat lewat petang ini apabila Ong Kian Meng khususnya menimbulkan tentang, sekarang YB menyebut keyakinan, tetapi dia menunjuk bahawa pencerobohan data itu seperti boleh berlaku. EKYC tak EKYC ini mungkin agak teknikal, tetapi gambarannya kepada penonton yang mungkin tidak cakna adalah orang yang mempunyai data nama kita, MyCard kita dan postcode boleh mendaftar padu untuk kita, menyebabkan kita tak boleh. Jadi ini saya membayangkan akan menimbulkan ketakutan, kegusaran awam dan mengganggu keyakinan daripada padu. Bagaimana kita menjawab ini? Saya telah jelaskan tadilah pukul 7 tadi kan. Jadi saya ingat sebelum kita pergi, saya tak apalah, saya memang berkemahiran dalam bidang data dan digital ni kan. Tapi mungkin saya nak kena jelaskan dalam bahasa yang difahami oleh orang ramai kan. Data-data dalam padu ini digabungkan daripada pangkalan-pangkalan data kerajaan dan digabungkan di dalam satu pelayan ataupun server yang berlainan. Tapi kalau kita gunakan data ini saja tanpa kita buka kepada pengesahan kepada orang ramai, maka nanti apabila ia digunakan untuk penyasaran semula subsidi, akan ada yang tak puas hati. Dia kata saya patut dapat, ini macam mana kerajaan dapat data saya tak dapat anak dan ada sebagainya. 6, dulu 2. Anak ada 6, 2, macam-macam lah cerita yang timbul kan. Jadi sebab itu, data itu perlu dipadankan dengan kemaskini daripada rakyat. Baik, ya? Bila kita nak buka kepada rakyat, kita kena ambil kira beberapa perkara. Pertama, kita kena ambil kira soal keselamatan data. Jadi sebab itu, bukan semua data yang ada dalam padu itu dibuka kepada rakyat. Kalau ada yang orang tanya, kata ini telah menggabungkan data-data kerajaan, kenapa saya hanya ada beberapa lapangan data saja tapi data lain saya kena isi? Kerana data-data yang sensitif seperti gaji, KWSP dan sebagainya itu tidak dipindahkan kepada satu pelayan yang asing, yang berlainan. Hanya yang ini yang dibuka kepada rakyat supaya kalau ada cubaan untuk menggodam, dia tak sampai kepada padu yang sebenar, dia sampai kat situ kan. Baik. So satu ialah soal keselamatan data. Itu yang mendorong kita untuk membina sistem sedemikian rupa. Perkara kedua yang berkait dengan yang ditimbulkan oleh Ong Kian Meng tadi dan juga yang telah pun dipertimbangkan ialah apabila kita buka kepada rakyat, sebenarnya user experience itu sangat penting. Keyakinan kepada padu itu juga bergantung kepada licinnya urusan rakyat untuk masuk ke padu, mengemaskini data dan sebagainya kan. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama ialah kita meletakkan proses EKYC. Nanti saya terangkan EKYC ni apa dia. Yeah. Kita meletakkan proses EKYC itu di depan sekali. Kalau tak lepas EKYC, tak boleh buat apa-apa. Yeah. Ataupun kita membenarkan rakyat membuka akaun dahulu sebagai draft, kemudian mengisi maklumat, kemudian melalui proses EKYC dan yang hanya EKYC yang sah saja, yang ini yang diterima, barulah boleh dipadankan dengan pangkalan data utama yang berada di server yang berlainan. Baik. EKYC ni maksudnya begini kan.
Kalau kita, saya ingat yang dah menggunakan padu setakat ini, dia tahulah eKYC ni maksudnya ambil gambar IC, kemudian upload, ambil selfie, upload, dan itu AI. Dan AI ada artificial intelligence yang akan melihat titik-titik muka dekat IC, titik-titik muka dekat gambar selfie kita dan dipadankan. Kalau dia sah, maka bolehlah disahkan bahawa ini adalah identiti yang sebenar, tuan punya kepada IC ini sama dengan nama dia kan. Masalahnya eKYC ini di mana-mana di dunia ini, baik di Malaysia, baik di bank, di Amerika Syarikat, dia bergantung pada algoritma dia. Dan dia juga yang lebih sensitifnya bergantung kepada perkara-perkara yang di luar sistem. Contohnya telefon apa pakai. Contohnya dia ambil gambar dalam gelap ke, dalam terang ke, dia ambil jauh ke, IC tu dia letak macam mana. Jadi bukan semua proses eKYC itu berjalan dengan lancar, sekali buat terus berlaku. Lazimnya lah sekali dua kali buat tu dulu kena ambil gambar baru berlaku kan. Jadi kalau kita ambil pilihan pertama seperti yang disebut oleh Ong Kian Ming, dicadangkan oleh Ong Kian Ming, iaitu kena buat eKYC dulu ni. Kalau selagi tak lepas eKYC ni tak boleh buat yang lain, kita ada risiko kepada prestasi sistem yang akan menyebabkan user experience itu mungkin orang rasa alah letih lah aku dah 3-4 kali buat tapi leceh tak dapat. Tapi kita tak boleh nak membina padu tanpa ada eKYC. Kalau kita tak ada, contohnya dulu MySejahtera. Ini yang bising-bising cerita pasal padu ni. MySejahtera dulu sebenarnya tak ada eKYC pun. Siapa-siapa boleh buka MySejahtera pakai nombor telefon lain, pakai nama orang lain kan. Jadi untuk MySejahtera masa tu mungkin orang takut mati jadi dia buatlah kan. Jadi mungkin dia tak menipu kan. Tak timbullah soal ni kan. Tapi untuk padu kita tak boleh untuk mengenepikan eKYC ni, kita kena buat juga. Sebab itu keputusan yang dibuat ialah kebarangkaliannya begini kan. Apa keutamaan dari segi kelicinan proses? Keutamaannya mestilah user experience. Oleh kerana kita tahu hanya data yang telah melepasi eKYC sahaja yang akan diambil kira. Kebarangkalian keduanya ialah orang yang cuba untuk menggunakan nama orang lain. Ini adalah case minority. Jadi kalau ada case begini, apabila seseorang telah membuka akaun draft, bukan akaun yang akhir, akaun draft. Jadi bila orang yang benar itu nak buka, dah ada IC dia digunakan, dia automatik akan keluar pop up untuk beritahu telah pun dibuka dan sila ada link untuk pergi kepada help desk dan akan diselesaikan. Dan kumpulan ini pada pandangan kami, pasukan yang merancang ini adalah kumpulan yang minoriti. Jadi imbangan di antara kedua ini yang terbaik ialah flow-nya begitu, membenarkan orang isi semua dulu dan buat eKYC kemudian. Dan setakat ini, setakat pukul 7 tadilah kan, nampaknya secara majoriti proses eKYC itu berjalan dengan lancar. Kurang daripada 5 minit. Selalunya cubaan pertama tu pun majoriti dapat cubaan pertama, kalau ada pun cubaan kedua, ketiga. Dan sebab itu tidak timbul seperti yang disebut oleh Ong Kian Ming tadi, dia akan ambil masa 3 hari, jadi tempoh 3 hari ni orang boleh masuk dulu dan sebagainya. Kerana bila kita buat itu, insya-Allah dia selesai dalam tempoh 5 minit itu. Okey. Saya cuba untuk membayangkan nak bekerja sebagai devil advocate Lena. Sebelum YB menjawab besok, jawab malam ni dulu supaya kita boleh preempt. Saya membayangkan kita kaitkan dengan cerita semangat kita untuk menjadi pendahulu di dunia, menyediakan sistem komprehensif untuk lebih 30 juta rakyat. Gambarannya seperti eKYC dahulu atau kemudian ini seperti terlepas pandang, sementara kita ada mampu di situ, ada CGSO di situ. Saya nak dengar respon YB tentang ini selepas kita berehat seketika.
Kita cuba untuk membubar keresahan dan juga saya membayangkan YB, saya suka sebab YB yakin ia tidak akan jadi polemik yang besar. Cuma oleh kerana ia dibangkitkan oleh Ong Kian Meng dan Ong Kian Meng sudah pun mencuba membuktikan, dia kata dia gunakan data orang lain dan telah masukkan kawannya 2-3 orang dan akhirnya orang yang tuan punya badan tak boleh masuk. Gambarannya saya membayangkan YB mengatakan bahawa itu bukanlah afterthought, bukan benda yang mengejutkan kerana sudah dijangka dan dibincangkan eKYC sebelum atau selepas. Tetapi nanti akan ada yang kata inilah dah ada mampu, dah ada CGSO, dah ada segala macam. Tapi masih lagi terlepas pandang. Adakah ini terlepas pandang ataupun memang kita ready dan apa respon? Tak, dia bukan terlepas pandang. Itu adalah bagi orang yang biasa membangunkan sistem lah, digital product ni, itu adalah product manager's decision. Kerana seperti yang saya sebut tadi, maknanya kita tahu ini boleh berlaku. Okay. Kita dah tengok sebenarnya aturan mana, flow mana yang kita nak buat kan. Tapi setiap satu tu kena ada keseimbangan. Kalau kita ambil flow ini, contohnya kan, semua ini kena begini, dia ada kesan yang lain. Maksudnya kos untuk kita bayar bandwidth mungkin lebih besar. Especially kesan kepada user experience. Dalam keadaan yang user experience itu sangat penting untuk adoption. Maksudnya berapa ramai rakyat yang memilih untuk menggunakan dan mengemaskini data. Tujuannya ialah untuk kemaskini data. Jadi kalau contohnya kita buat aturan itu sedemikian rupa sehingga dia mula ada kesan kepada orang menggunakan sistem itu dan kita akan hilang keseimbangan itu. Ia adalah keputusan bersama yang telah dibuat. Malah sebenarnya kita ada plan A, plan B, plan C. Jadi seperti yang saya sebut tadi, pada pandangan kami semasa kita membina padu kan, kita merasakan bahawa kalau kejadian itu berlaku, ia adalah kes minoriti yang akan ditangani satu demi satu. Kalau contohnya dalam tempoh 24 jam, 48 jam, 36 jam nanti yang akan datang ini, kita melihat risiko itu tinggi dan ada mitigasi-mitigasi yang akan dibuat yang akan menangani kebimbangan ini. Tapi saya memang keputusan saya untuk kita melihat dahulu 24 jam, 48 jam selepas ini dan kalau ada keperluan untuk buat mitigasi dan kita, tapi setiap satu yang kita buat tu dia akan ada kesan kepada sistem performance. Yang ini yang selalunya rakyat selalu komplain, kami nak pergi sistem down, kami nak buat itu dah isi semua, bila nak submit sebab sistem down kena isi balik. Jadi pengalaman saya sendiri membangunkan produk digital kan, sebenarnya adoption itu sangat penting, terutamanya apabila kita telah pun merancang arkitektur padu ini dengan kita asingkan akses kepada awam, back-endnya itu ada server yang berlainan dan kita hanya berkongsi data cube saja. Jadi bagi saya imbangan itu buat masa sekarang memang keputusan bersama yang dibuat oleh semua agensi, bukan terlepas pandang. Ya, sementara YB bercakap ni kita sedang tunjukkan kepada penonton user experience lah kalau nak sebut sebahagian daripada pengalaman kepada mereka. 120,000 setakat tadi, malam ni mungkin ada ramai lagi masih berjalan. Cuma YB, kalau ada kes yang kecurian identiti seperti yang digambarkan oleh Ong Kian Meng, remedinya apa? Bagaimana, apa yang perlu langkah diambil? Apabila orang yang contohnya IC saya telah digunakan kan. Jadi bila saya nak masuk, saya masukkan IC saya, sistem akan beritahu IC ini dah masuk dan memang akan ada pop-up yang akan memaklumkan akaun ini perlu bantuan daripada help desk dan memang kena klik dan akan ada borang dia untuk dimaklumkan terus. Dan saya tengok padu ada hotline ataupun ada counter. Kita ada counter fizikal. Kita juga ada hotline telefon
Dan saya ingat dalam tempoh setakat meeting tadi pukul 4, maksudnya 3 jam pertama dah ada 200 panggilan contohnya kan. Dan selain itu, kalau bagi mereka yang tak telefon ataupun tak pergi sendiri, memang ada online form yang boleh flag up dan laporkan, dan perkara ini akan diselesaikan for that group of cases. Okey. Kelihatan ada yang komplain mengatakan bahawa mengambil terlalu masa, tunggu OTP tak masuk, lepas 5 minit lapse. YB sudah menjawab juga, tapi ini kesempatan lagi untuk kita menjawab lagi. Ramai yang ada lapse time OTP tu lambat dapat. Sebenarnya sistem yang dibangunkan kan bukan saja padulah, mana-mana sistem dia ada komponen-komponen dia. Jadi sistem yang dibangunkan oleh satu entiti itu satu sistem, tapi untuk SMS itu dia menggunakan telco. Jadi dia juga bergantung kepada prestasi telco ataupun kalau ada masalah integrasi dan sebagainya. Tadi yang berlaku tadi, kami dimaklumkan memang Celcom ada masalah. Jadi bila kita dah kenal pasti, banyak yang mengadu yang OTP SMS tu lambat sampai. Kita terus maklumkan kepada Celcom, dan Celcom telah ambil mitigasi, dan sebab itu saya ingat selepas pukul 3 tu dah tak ada masalah. Sasarannya apa ni YB? Kita nak 100%, 70%, selama mana untuk rakyat memuat naik data dirinya? Maklumat tu memang dah ada. Saya selalu sebut maklumat tu memang dah ada. Update saja. Cuma kita nak kemaskinikan dan kita nak sahkan. Dan penyasaran semula subsidi ini asasnya ialah untuk menyasarkan kembali daripada kumpulan yang kaya kepada yang kurang berkemampuan dan yang layak. Jadi sasaran kita ialah, kalau base case kita untuk menyasarkannya ini ialah supaya seberapa ramai di dalam yang sekarang ini disebut B40 dengan M40 akan mendapat beberapa bentuk bantuan. Jadi sasaran kita ialah B80. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya lah 80% daripada isi rumah kita galakkan, terutamanya bagi mereka yang merasakan saya patut layak untuk dapat subsidi ataupun untuk dapat subsidi bantuan bersasar, maka kumpulan inilah, kalau yang dah macam saya menawar dah kaya tak apalah. Saya akan isi. Tapi itulah, tadi saya travel banyak, saya tak isi lagi lah. Jadi bagi mereka yang merasakan saya memang tak layak pun dapat subsidi, walaupun untuk masa yang akan datang, apabila lebih banyak khidmat digital kerajaan itu akan disambungkan kepada padu, mereka pun wajar untuk mengesahkan maklumat mereka di dalam padu. Tapi bagi tujuan 3 bulan akan datang, untuk tujuan subsidi bersasar, kita mohon seramai mana kumpulan yang dalam B80 ini yang patut dapat subsidi. 80% daripada sasarannya dalam tempoh 3 bulan. Jadi kalau hari ini pukul 7 120 dalam jadual tu okey menepatilah sasaran, melainkan ada lari ke plan B, plan C. Saya kena tengok dalam tempoh 24 jam kerana dari segi sistem performance maksudnya 120,000 dalam tempoh 6 jam itu baguslah kerana sistem itu lancar, dia tak down dan sebagainya kan. Tapi kalau selalunya adoption ni dia akan naik mencanak dalam beberapa hari awal, kemudian dia akan turun. Jadi kalau kita isi rumah di Malaysia, kalau untuk 32 juta rakyat, isi rumah tu sekitar dalam 10 juta. Jadi untuk 10 juta isi rumah itu, maksudnya dalam setiap bulan dalam 3 juta. Kalau 3 juta setiap bulan, maksudnya lebih kurang berapa 100,000 sehari. Kita jadi lebih 6 jam. Tapi sepatutnya hari pertama tu saya harap lagi tinggilah. 400,000 ke apa. 24 jam. Untuk 24 saya jam akan tunggu YB punya tweet. Saya akan tunggu nanti. Cuma YB bila bercerita tentang padu ni, banyak huraian naratifnya berkait tentang ekonomi B40. Saya nak minta YB bayangkan manfaatnya nanti, bentuk perkhidmatan-perkhidmatan lain yang akan apabila dia tag into padu ini, baru kita akan nampak value sebenarnya bila kita boleh amplify fungsi padu itu. Jadi itu kita akan tangani selepas kita berehat seketika.
Minit-minit berbaki ini saya menemani Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, bercakap tentang pandu yang telah pun dilancarkan, dan setakat ini jadualnya ataupun apa nak sebut pengguna, pendaftar. Istilah apa? Pendaftar pengguna yang telah memuat mengemas kini mencapai matlamat. Kita ingin mencapai 80% daripada isi rumah dalam tempoh 3 bulan ini. Saya bangkitkan tadi tentang Yang Berhormat banyak bercakap soal ekonomi sementara Kementerian Ekonomi, tapi padu ini DOSM lah. Diusahakan oleh DOSM dan mampu. Cuma saya nak minta YB memberikan gambaran, imajinasi lah. Orang akan dengar subsidi. Tetapi apa manfaat lanjutannya bila kita ada dan banyak yang 400 sistem tu tadi berpaut kepada padu ini, apa bentuk perkhidmatan yang memudahkan rakyat nanti? Kalau kita ingat lagi, yalah, saya menteri sekarang kan, tapi kalau contohnya rakyat biasa kan, macam sebelum ini pun kan, ada perkara-perkara yang bagi saya ingat perkara itu bagi di mata rakyat mudah. Tapi kenapa tak berlaku? Contohnya kan, kita pergi dari satu jabatan ke satu jabatan, kena isi borang yang sama berkali-kali. Sedangkan maklumat ni dah ada. Betul. Kan? Kemudian contohnya, bila kita nak menggunakan khidmat atas talian kerajaan, yang ini kena pergi website yang itu, yang ini kena pergi website yang itu, kemudian yang ini kena buat akaun yang satu, yang ini lama-lama ada berpuluh-puluh password kan, kita pun dah lupa kan. Jadi itulah sebenarnya salah satu tujuan utama padu, membolehkan single sign on. Jadi kalau kita fikir kan, kalau dah kerajaan ada 400 agensi, semua maklumat kita dah ada daripada kita lahir, terus ada maklumat. Masuk sekolah ada maklumat, pergi hospital ada maklumat, kena saman ada maklumat sebenarnya kan. Kita berharap bila kita dunia digital ni, maksudnya 10 tahun, 5 tahun akan datang, makin kurang dah orang pergi kaunter. Semuanya ialah dipetik di jari kan. Tapi buat apa nak isi berkali-kali? Sebab itu, kerajaan nak buat lonjakan yang dipanggil sebagai GovTech, iaitu kerajaan yang berteknologi tinggi kan. Tapi untuk buat GovTech ni kan, dia tak bolehlah kita dalam keadaan yang sama ni, yang itu ada pangkalan data dia kena isi lain, kita kena gabungkan semua supaya kita hanya menggunakan satu identiti digital saja, masuk saja semua khidmat kerajaan, semua data tu dah ada tanpa kita perlu isi dan sebagainya lah. Ini membolehkan pemusatan dan tambah baik khidmat digital kerajaan melalui satu tingkap. Yang ini yang sedang diusahakan. M10 telah pun buat keputusan dan insya-Allah secara berfasa mulai daripada Mac ke atas kita akan mula melihat yang ini kan. Tapi itu dari segi khidmat kepada rakyat. Dia ada lagi limpahan kebaikan yang mungkin kita tak nampak sekarang. Contohnya kan, apabila kita dah ada satu pangkalan data yang sebegitu besar, yang majoriti rakyat kita berinteraksi dengan kerajaan menggunakan secara digital begini kan, barulah kita boleh menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI untuk mula contohnya mengenal pasti trend-trend. Contohnya kalau kita tengok dalam satu keluarga, pelajar ini nampak keputusan peperiksaannya bagus, kurikulum bagus melalui data daripada Kementerian Pendidikan. Tapi keluarganya mungkin kurang berpendapatan. Ayah dia baru kena buang kerja. Jadi AI itu secara automatik boleh mengenal pasti dan boleh memadankan dengan program-program yang ada. Sama juga lepasan sekolah. Keluar sekolah, dia tak pergi universiti, tapi pada masa yang sama, 20 km daripada rumah dia ada kilang yang memerlukan 100 orang budak yang macam dia. Perkara ini boleh dipadankan terus. Jadi dengan adanya padu dan juga digital ID dan kemudian GovTech, maka khidmat kerajaan dan juga usaha kita untuk menyusun sosioekonomi rakyat itu boleh berlaku dengan lebih cepat, lebih murah dan lebih cekap. Saya cuma nak kongsi pengalaman baru minggu lepas nak memperbaharui pasport anak. Dia minta bawa surat beranak fotokopi. Saya kata ini memperbaharui bukan membuat baru. Apa yang nak dibuktikan lagi. Tapi tak apalah, saya harap itu tidak
tidak berlaku lagi. Itu antara perkara-perkara yang sebenarnya kita nak ubah. Ya. Tak payah dah nak bawa semua ni kan, dah ada dalam padu, dalam GovTech, semua dah ada maklumat kat situ. Dah beratur start pukul 6.30 pagi. Tahu dah komplain pula kat sini. Ini bukan ruang untuk komplain pengguna. Tapi saya mengharap itu tidak berlaku lah. Saya membayangkan itu boleh diperkemaskan. YB ada menyebut GovTech, padu, My Digital ID belum diperjelaskan walaupun ini sudah dilancarkan. Di mana padu, di mana My Digital ID, GovTech sudah dijelaskan sikit itu tadi. Dia ketiga ini sebenarnya tiga komponen yang melengkapi. Padu adalah ini, saya nak guna istilah IT sedikitlah. Padu ini back end, maksudnya pengkalan data kan. Tapi untuk orang menggunakan khidmat kerajaan, dia perlukan ada akaun. Akaun itu adalah My Digital ID. Dan hanya My Digital ID, satu signing itu, single sign on, dia boleh akses semua tanpa dia perlu buat akaun banyak-banyak kan. GovTech itu ialah aplikasinya. Baik dari segi algoritma ataupun dari segi front end. Sudah tentu kita nak pusatkan kepada satu tingkap. Jadi orang nak buka bisnes ke, orang nak perbarui lesen ke, orang nak minta bantuan padanan kerja, semua dekat satu tingkap itu saja. Yang berhormat, kita mengetahui, kita pun sudah sebut ini sebelum ke udara dan juga secara bila ke udara tadi, tentu usaha yang besar ini akan ada cabarannya dan kita pun sudah mendengar lewat petang ini beberapa cabaran yang perlu ditangani. Tapi YB yakin ada plan A, plan B, plan C. Akhirnya rakyat akan merasakan manfaatnya bila dapat merasakan limpahan yang YB sebutkan tadi. Sasarannya 3 bulan untuk 80% pengguna memuat mengaman skini. Selama mana kalau ikut unjurannya untuk kita dapat melihat padu itu dioptimalkan manfaatnya? Dia selepas padu sehingga Mac, data kemas kini, maksudnya kita yakin dengan data, integriti data itu dan juga dari segi keabsahan data terkini itu, maka selepas itu kerajaan akan menilai dan memperkenalkan aplikasi demi aplikasi. Jadi ini yang disebut sebagai use case lah. Kan? Use case pertama untuk padu ialah penyasaran subsidi. Jadi saya ingat rakyat akan mula rasa manfaat itu apabila subsidi bersasar dilaksanakan. Kan? Tapi pada masa yang sama melalui pelan GovTech yang sekarang ini sedang dilaksanakan, rakyat akan mula melihat bagaimana satu demi satu aplikasi digital yang lebih cekap, yang lebih memudahkan itu mula boleh dipakai dan mula mempermudahkan urusan dengan kerajaan. Yang itu di belakangnya itu semua padu. Dan saya ingat satu masa akan datang rakyat pun dah tak ingat padu dah. Kerana dan dia tak nampak apa. Dia tak nampak apa sebab dia tak nampak benda tu database. Yalah, kan. Daripada sijil lahir itu sudah masuk dah, jadi tak timbul. Jadi dia tapi aplikasi berurusan dengan kerajaan secara mudah itu saya harap menjadi sinonim dengan padu, dengan My Digital ID dan GovTech. Yang kita nak ialah rakyat akhirnya dalam tempoh 1-2 tahun akan datang ini merasakan perubahan ketara dari segi berurusan dengan kerajaan dan bagaimana negara ini ditadbir. Saya mendengar kalau kita ada masa lagi soal pembudayaan ini, kerana saya lihat antara padu dan pembudayaan tu dia isu ayam dengan telur. Kita mengharapkan, kerana saya tahu ada kementerian, saya pernah berada dalam kementerian melihat dalam satu kementerian tu ada lebih 200 aplikasi dan tidak memungkinkan single sign on. Dan kita harapkan kalau saya nak belajar lebih lanjut bagaimana melakukan ini secara dalaman, tidak menggunakan pakar luar dan menjimatkan wang rakyat. Itu sangat saya minat untuk tahu. Tapi kesempatan ni masa sudah berbaki. Mungkin kena PM tepi lah selepas ini. PM tepi. Tapi insyaAllah setiap 3-4 bulan ada je benda baru. Okey, datang lagi. Kerana ingin sekali saya belajar itu, kerana selama ini bila nak mendatangkan sistem semegah ini, saya bayangkan tak kurang daripada 200 juta. Saya bayangkan. Tapi YB mengangguk tu mana lebih kurang lah. Tapi kita boleh menjimatkan itu. Saya kira ini adalah usaha yang sifatnya reform. Meski rakyat tidak menyebutnya sebagai reform. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat dan terima kasih kepada semua penonton yang menemani kami pada malam ini. 3 bulan lagi Yang Berhormat bersedia untuk datang ke RTM ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih YB dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan salam muhibah.